yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan COVID-19 dapat. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. 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 Lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Ya, lindung diri, lindung semua sudah pastinya Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan Kerajaan Malaysia untuk memastikan Malaysia Prihatin itu dapat diterjemahkan melalui sentiasa berkhidmat dan juga sentiasa untuk menggalakkan masyarakat dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Betul, sepanjang setahun ini KKM menjadi tunjang utama kita dalam mendepani COVID-19 seperti yang saya katakan tadi. Dan di segmen kali ini kita akan bercakap tentang Malaysia Prihatin sentiasa berkhidmat, iaitu bersama dengan tamu kita Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi Datuk. Ya, apa khabar? Baik, terima kasih Datuk bersama dengan kami pada pagi ini. Sudah pasti dalam kita meniti kita kata terjemahan Malaysia Prihatin ini banyak telah dilakukan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia selepas lebih setahun kita mendepani pandemik COVID-19. Jadi untuk ketika ini, gambaran awal apa yang boleh digambarkan mengenai usaha-usaha dan juga apa yang sedang akan dan cabaran yang dilalui oleh pihak KKM sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kepada pihak RTM lah kerana memberi peluang kepada kami, warga KKM, untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan aspirasi bersama rakyat Malaysia pada hari ini. Ya. Jadi, tempoh setahun Malaysia Prihatin yang kita alami, satu tempoh yang cukup mencabar. Betul. Dan a lot of challenges, kata yang mana Kementerian Kesihatan telah menghadapi satu suasana yang bukan biasa, luar biasa. Dan pandemik COVID ni seperti sedia maklum, bukannya kat Malaysia je, telah merebak seluruh dunia dan is unprecedented. Dan alhamdulillah KKM mempunyai pengalaman menghadapi keadaan sedemikian di Malaysia. Kalau kita lihat pada sejarah KKM mendepani penyakit-penyakit berjangkit seperti Nipah virus dulu. Kita ada dulu, lepas tu kita ada pencemaran Sungai Kim Kim sebelum tu, dan kita telah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman lepas yang mana kita melihat bahawa dalam mendepani keadaan sedemikian perlunya satu usaha yang tepat dan cepat dalam mendepani cabaran sedemikian. Dan KKM juga melihat pengendalian wabak ni, penyakit ini bagaimana dilaksanakan oleh negara-negara lain. Jadi kita cepat-cepat bertukar pengalaman dan sebagainya dan menggunakan pendekatan sharing of knowledge dengan pelbagai platform untuk memberi satu impak yang berkesan kepada pengurusan kesihatan kita. Dan tempoh Malaysia Prihatin sebenarnya sedia maklum bermula 1 Mac yang lepas, yang mana kita nampak kepimpinan kita ketika itu membuat satu tindakan yang tepat dan berani. Ya, yang ini kita di warga KKM pun rasa excited. Ya, kita rasa inilah yang kita hendak. Mana apabila contohnya Tan Sri Yang Maha Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, beliau memberi satu pendekatan yang berbeza, yang berani. Ya, bila dilantik Menteri Kesihatan kita, Yang Berhormat Datuk Seri Adam Baba, beliau selepas angkat sumpah terus turun padang bersama kepimpinan tertinggi KKLA dan melihat bagaimana kita boleh mensyorkan kepada kepimpinan tertinggi kerajaan Malaysia untuk ambil tindakan tutup pintu sempadan kita kepada negara China, Iran, Itali, Korea Selatan bagi membendung wabak ini. Dan KKM juga terus bertindak untuk wujudkan fasiliti-fasiliti kesihatan kita bersiap siaga untuk menghadapi satu yang kita masih
tidak tahu. Mana kita masih dalam keadaan fear factor, unknown. Tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Jadi kita kena buat keputusan. Dan kerajaan seterusnya pada 12 Mac, terusnya kita telah menyemak akta-akta yang kita boleh guna pakai. Jadi kita nampak Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 88 sebagai akta yang boleh digunakan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Dan pertama kali kita mula gunakan dan pengumuman Yang Amat Perdana Menteri pada 16 Mac 2020 dan seterusnya pelaksanaan PKP dimulakan pada 18 Mac. Itu satu tindakan yang berani. Mana kita melihat atas kepentingan kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat, bahawa tindakan sedemikian perlu dilaksanakan. Jadi ia mengatasi politik lah. Bukannya politik tapi kepentingan rakyat. Nyawa rakyat. Jadi kepimpinan sebeginilah kita nampak yang begitu telus untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat, berpaksi kepada kesihatan. Jadi ini pengalaman, mungkin pengalaman Tan Sri Muhammad Perdana Menteri yang lama dalam pentadbiran kerajaan yang memberi beliau satu keberanian buat keputusan yang tepat, dan kami warga KKM menanti-nantikan keadaan sedemikian untuk kita respon. Sebab kita yang tidak tahu ni. Jadi saya alhamdulillah dengan kepimpinan daripada kerajaan dan juga sambutan daripada warga KKM sendiri untuk respon bertindak balas, jadi memberi peluang, ruang dan peluang kepada kami untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Alhamdulillah, insya-Allah. Dengan menggunakan pendekatan whole of society and whole of government approach telah menjadikan strategi utama ataupun usaha pengurusan pandemik sepanjang tahun ini. Jadi bagaimana KKM mampu menguruskan pandemik dan juga bencana dalam masa yang sama namun memberikan khidmat kesihatan kepada orang awam yang paling terbaik sekali? Kena tu. Seperti mana Puan anda tahu, konsep whole of government ni adalah satu pendekatan pengurusan pentadbiran kerajaan yang menyatu upaya kolaborasi dari segi pengurusan sumber manusia, kewangan sebagainya, supaya kita dapat mengubal dasar, melaksana dasar, memantau dasar yang secara fokus. Jadi dalam keadaan ini kita harus mewujudkan collaborative mindset di mana tidak ada pembaziran. Cara tindakan kita mesti tepat, cepat. Jadi ini kita terima kasihlah kepada kepimpinan tinggi penjawat awam juga, Tan Sri KSN, Tan Sri KPP, yang mana PMC selalu menasihati kepimpinan kerajaan kerjasama, create the collaborative mindset supaya tindakan kita terarah, supaya mendapat kebaikan bersama. Kalau tidak, dulu kita bekerja silo. Masing-masing kementerian buat projek, program sendiri. Dan apabila program sendiri bertindak lapis, sudah tentu ini memberi satu ketidakselesaan dari segi penggunaan sumber-sumber. Jadi saya rasa seluruh warga KKM sekarang ini berganding bahu. Dan nampak sekarang, nampak contohlah dalam pengubalan SOP. Bukan kita gubal sendiri, kita ada perbincangan di peringkat Jawatankuasa Kerja, satu SOP itu dilaksanakan. Jadi apabila kita ketengahkan kepada pihak tertinggi membuat keputusan, SOP ini telah pun diperhalusi. Dan kita nampak perlunya satu sambutan daripada rakyat. Sebab itu konsep whole of society, whole of government ini bukannya silo, bukan setakat kerajaannya, ia perlu dukungan dan sokongan daripada pihak masyarakat, NGO dan sebagainya. Ini penting sebab itu dulu kita selalu buat perancangan for the community. Kerajaan merancang untuk rakyat. Sekarang ni bersama-sama. Diibat urus bersama. Diibat urus yang bersama. Supaya apabila kita buat satu, mereka terasa bahawa kita buat ni semuanya, dasar-dasar ni untuk rakyat. Jadi kalau macam contohlah kita katakan ada denda maksimum tak pakai mask, ini untuk siapa? Ini untuk rakyat. Walaupun nampak pahit, tapi kesannya adalah baik untuk rakyat. Jadi kadang-kadang ini terkelirulah, orang misinterpret. Jadi kita tahu apakah cara terbaik. Sebenarnya nak denda 10,000 itu tak perlu. Kalau rakyat mematuhi peraturan dan sebagainya. Jadi apa-apa sahaja yang kita buat ni adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi itu saya rasa perlu sokongan. Jadi kerajaan prihatin sekarang ni memang nampaklah how we have to, bagaimana kita boleh laksanakan aktiviti-aktiviti demikian dengan mengambil kira kepentingan rakyat. Terima kasih.
Saya kira dalam hal pelaksanaan dan juga penjelasan tentang aspek undang-undang itu sudah banyak diperjelaskan dari masa ke semasa, juga diperjelaskan oleh pihak KKM, MKN dan juga pihak MITI sendiri. Cuma dalam hal kita memberikan penghargaan kepada ratusan ribu petugas Barisan Hadapan, khususnya dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang diinginkan dan juga dihasratkan oleh kerajaan ketika ini dengan bertemakan We Serve With Love. Ini satu perkara untuk kita menggambarkan bahawasanya kesaling hubungan antara petugas KKM dan juga masyarakat untuk menjayakan program imunisasi COVID-19. Datuk. Sebenarnya suka saya jelaskan sini. Warga KKM ni, Kementerian Kesihatan ni besar. Ya. Kita mempunyai 95 skim perkhidmatan. Yang mana ialah perkhidmatan ni doktor, jururawat, pembantu perubatan, pemandu, yang dia 95 jenis skim. Dan warga KKM ni lebih kurang jawatan tetap 270,000 jawatan tetap. Yang kontrak pun hampir 30,000. Jadi satu kementerian besar. Jadi kementerian ini diberi tanggungjawab yang penting untuk dilaksanakan. Jadi bagaimanakah kita boleh melaksanakan kerja-kerja ini, perkhidmatan kesihatan dengan terbaik? Satu, dukungan kerajaan dengan memberi insentif. Insentif contohnya sekarang ni, walaupun dibayar gaji, tapi dia bagi allowance COVID. Setakat ni, suka cerita saya maklumkanlah, kita pun telah membayar tuntutan allowance COVID hampir 1 juta. 1 juta bilangan tuntutan yang melibatkan perbelanjaan 460 juta ringgit. Ini sikitlah melihat kepada pengorbanan yang diberi oleh frontliner kita. Jadi selain itu banyak peruntukan diberi untuk menyediakan suasana kerja yang selamat. Ini satu cara. Maknanya kita berbelanja kepada pembelian PPE dipanggil ni. Baju dan sebagainya, reagen. Ini kerajaan bantulah. Apabila keutamaan diberi dalam perbelanjaan bajet, kita nampak dari segi bajet pada tahun 2021 ini bajet Kementerian Kesihatan yang paling tinggi. Kalau lihat dalam 10 tahun yang dulu, ini hampir 32 bilion. Yang dulu ada kenaikan yang drastik, dan begitu jugalah mana kementerian-kementerian juga ada dimensi kesihatan, dia bagi peruntukan-peruntukan khas. Dan kedua, kita juga melihat adanya peruntukan tertentu untuk jaga psikologi, emosi, diberi peruntukan 24 juta. Dulu tak ada. Mental dan sebagainya. Jadi kita nampak sokongan. Jadi kita nampak untuk wujudkan persekitaran pekerjaan yang baik. Dan juga kita lihat masyarakat juga terkesan. So kalau di KKM ni tak dapat dalam keadaan sihat memberi perkhidmatan, sudah tentu terjejah kan. So kita melihat bagaimana kedua-dua ni kita gabungkan antara NGO, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya, begitu juga dengan warga KKM. Jadi satu penyatuan yang positif, bukan penyatuan negatif, penyatuan positif untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Jadi dengan kerjasama ni kita nampak boleh kita frontliner kita lah bertungkur lumus setiap hari dan sebagainya. Jadi batu mereka merayu. Cubalah patuhi SOP ke sana. Sebab kita nampak We Serve With Love ni, kita nampak di baju saya ni lambang jantung diusap, maknanya kita sentiasa bersedia memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat tanpa mengira kaum. Tidak ada diskriminasi politik, tidak ada diskriminasi agama dalam sistem penyampaian kesihatan kita. Semua dilayan sama rata. Semua diselamatkan. Dan satu kalau kita lihat sistem penyampaian kesihatan ni kosnya tinggi, diserap oleh kerajaan, tapi rakyat bayar RM1 dan RM5. Saya pernah pergi Jepun, saya belajar di Jepun dulu. Satu keadaan saya jumpa satu orang tua. Saya menyatakan saya datang dari Malaysia. Tiba-tiba orang tua ni menangis. Saya kata, kenapa menangis? Dia kata, baru 2 minggu saya balik melawat Malaysia, saya sakit, masuk hospital, tak bayar apa, percuma. Tapi di Jepun tak ada begitu, dia kata. Sebab tu saya menangis. Benda ini saya tak dapat di negara saya. Tapi saya mendapati di negara anda. Dan begitu juga kita nampak di Dada Akbar dulu, dalam 2-3 tahun dulu. Apabila rakyat Malaysia pergi ke UK, melahirkan bersalin di situ, ada pula kena bayar 100,000 pound untuk kos kesihatan. Tapi kita tak nampak begitu di Malaysia. Sebabnya kerajaan prihatin
telah memberi perkhidmatan kesihatan terbaik. Hari ini saya nampak rakyat Malaysia mungkin tidur lena tanpa banyak memikirkan kesihatan. Sebab fasiliti kesihatan kita adalah yang terbaik dan banyak kita ada 4,212 fasiliti kesihatan kita, hospital, klinik desa, klinik gigi dan sebagainya. Ya, lengkaplah Datuk. Lengkap. Dikabarkan dan juga boleh digambarkan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbagi, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita harapkan lindung diri, lindung semua, sentiasa patuhi dan juga sentiasa jaga diri kita sendiri, dan juga tahniah serta terima kasih sekali lagi pada pihak KKM kerana sentiasa untuk memastikan rakyat Malaysia dapat menepani pandemik COVID-19. Baik Ismail, kita akan berehat seketika dan kita kembali.